Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan teruskan untuk sains tingkatan 2 kita di dalam bab 6 iaitu asid dan alkali. Dan hari ini kita akan teruskan untuk subtopik 6.2 iaitu peneutralan. Tindak balas antara asid dan alkali akan menghasilkan garam dan air. Tindak balas ini disebut sebagai peneutralan. Okey, jadi ini adalah salah satu term ataupun salah satu istilah yang akan kita dengar dalam topik ini. Semasa proses peneutralan, asid hilang sifat asid. Alkali hilang sifat alkali. Kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas ini disebutkan sebagai peneutratan. Sebelum ni di bab 6.1 kita dah belajar berkenaan dengan skala pH. Kalau awak ingat, kita ada skala pH daripada 0, 7 dan yang terakhir sekali 14. Di mana 7 ni kita kategorikan sebagai neutral. Kurang daripada 7 kita katakan sebagai asid dan lebih daripada 7 kita katakan sebagai alkali. Jadi dalam kes ini, peneutralan adalah proses untuk kita mencapai pH 7. Di mana peneutralan kita akan campurkan asid dan juga alkali supaya kita dapat menghasilkan satu bahan neutral. Persamaan perkataan bagi tindak balas peneutralan ialah kita ada asid, kita campurkan dengan alkali dan kita akan menghasilkan garam dan juga air. Okay, di mana air kat sini kita boleh nampak pH dia adalah 7. Okay, ini adalah proses peneutralan. Asid dan alkali berbeza menghasilkan jenis garam yang berbeza. Kita tengok contoh yang pertama. Kita ada asid hidroklorik. Okay. Dan kemudian kita ada natrium hidroksida sebagai alkali kita. Okey, apabila asid dan alkali dicampurkan, ianya akan menghasilkan garam. Okey, kita terdapat banyak jenis garam yang boleh kita lihat. Contoh dalam hal ini, asid, kita ada hydrochloric acid, HCl. Okey, kita akan ambil klorik kat sini. Dan kemudian natrium, kita ambil logam. Ianya akan menghasilkan natrium klorida dan air. Contoh yang kedua, kita nampak asid sulfuric. Okey, jadi sulfuric. Dan kalium hidroksida, kita akan ambil kalium. Ianya akan menghasilkan sejenis garam yang kita panggil sebagai kalium sulfate dan air. Kemudian yang ketiga, kita ada asid nitrik. Ditambah dengan alkali kita iaitu natrium hidroksida. Ianya akan menghasilkan natrium nitrate dan juga air. Jadi ini adalah beberapa contoh garam yang akan kita hasilkan melalui percampuran antara asid dan alkali. Okey, jadi jenis garam yang kita hasilkan adalah bergantung kepada apakah asid dan apakah alkali yang kita campurkan bersama. Okey, jadi ini adalah aktiviti peneutralan di mana proses untuk kita mencapai cecair yang neutral. Okey, kita ada asid dan juga kita ada alkali. Di mana bila kita campurkan bersama, kita akan dapat garam dan air. Okey, ini adalah proses peneutratan di mana untuk proses ni kita akan sediakan alkali, okey, dan juga petunjuk. Petunjuk dekat sini kita akan gunakan sama ada phenolphthalein ataupun methyl ginger. Seperti yang kita dah belajarkan sebelum ni kan. Kita punya petunjuk ni tujuan dia adalah untuk tunjukkan sama ada cecair itu adalah asid ataupun alkali. Jadi asid kita akan letak dekat bahagian atas. Okey. Dan kita akan add drop by drop, setitik demi setitik ke dalam cecair alkali. Jadi kita akan nampak perubahan warna untuk alkali tadi. Sehingganya lah ianya mencapai neutral. Kemudian kita akan tengok aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian.
Di mana yang pertama, proses ni adalah diutamakan dalam proses penjagaan gigi. Okey, jadi kenapa kita harus berus gigi? Yang pertama adalah disebabkan ubat gigi kita mengandungi bahan beralkali. Okey, dalam gigi kita, walaupun kita tak nampak, apabila kita makan, akan ada bakteria-bakteria yang melekat dekat bahagian gigi. Okey, jadi bakteria-bakteria ini akan makan sisa-sisa makanan yang ada dekat gigi kita. Jadi, ianya juga akan menghasilkan asid. Jadi, asid ni lah yang akan menghakis gigi kita. Jadi, untuk kita mengurangkan asid, okay, kita haruslah menggunakan ubat gigi yang beralkali. Supaya asid dia akan bercampur dengan alkali dan seterusnya menetralkan keadaan gigi. Okay. Kemudian, kita ada produk penjagaan diri. Di mana untuk yang ini, kita ada pembersih muka. Okay, biasanya kalau kita guna pembersih muka, mesti kita akan rasa. Lepas kita guna pembersih muka, mesti kita akan rasa kesat. Okay, ini adalah disebabkan kebanyakan pembersih muka ni dia agak beralkali. Okay, beralkali. Jadi, kulit muka kita kering. Jadi, macam mana kita nak neutralkan balik? Kita akan guna penyegar. Penyegar berasid supaya dapat meneutralkan balik kulit muka kita. Kemudian untuk produk penjagaan diri. Okay, rambut yang sihat. Jadi kalau rambut yang sihat ni adalah dalam keadaan berasid. Okay, tetapi shampoo rambut ni biasanya beralkali. Sebab itulah apabila kita dah cuci rambut dengan shampoo, okay, keringkan dan kemudian kita haruslah guna perapi rambut. Jadi perapi rambut ni lah yang sedikit berasid, dia akan neutralkan balik rambut kita supaya rambut kita lembut dan sihat. Kemudian dekat pertanian, biasanya mungkin disebabkan oleh baja ataupun hujan asid, tanah ni biasanya dia akan jadi berasid. Okey, jadi untuk petani-petani meneutralkan balik tanaman. Okey, sebab tanaman biasanya dia boleh hidup dalam keadaan neutral. Tak terlampau asid, tak terlampau alkali. Okey, jadi apa yang petani-petani ni buat? Dia taburkan kapur mati yang bersifat alkali supaya tanaman dapat tumbuh dengan subur. Kemudian dalam perindustrian, kita ada pelembut fabrik. Jadi pelembut fabrik ni asid. Okey, sebenarnya bila kita dah basuh kita punya baju dengan pencuci, okey, pencuci tu adalah sabun. Jadi dia adalah bersifat alkali. Okey, jadi sebab tu lepas kita basuh baju tu adalah beralkali. Kemudian kita akan sebelum tamat cucian, kita akan tambah dulu dengan pelembut fabrik. Sebab pelembut fabrik ni dia adalah bersifat asid. Okey, dia akan bersifat asid, dia akan meneutralkan kembali baju yang beralkali tadi. Sebab itulah baju awak akan jadi lembut selepas kita tambah pelembut fabrik. Dalam perindustrian, bahan buangan berasid daripada kilang dirawat dengan alkali sebelum dibebaskan. Jadi biasanya bahan buangan daripada kilang ni adalah bersifat asid. Okey, jadi macam mana kita nak treatment ataupun kita nak rawat, kita akan guna alkali supaya kita dapat neutralkan kembali bahan-bahan toksik tersebut. Okey, jadi untuk bab 6.2 kita sampai sini saja. Okey, jadi sekiranya ada apa-apa masalah boleh terus mesej saya. Okey, dan tolong baca dan fahamkan. Kemudian apa-apa soalan terus refer kepada saya. Okey, jadi assalamualaikum dan salam sejahtera.